Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Mak Jah mendoakan semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada, Mak Jah mendoakan semoga sentiasa sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ya, anak-anakku semua, walau di mana saja anak-anak berada, Mak Jah tetap sayang anak-anak semua, tetap di hati Mak Jah yang tak dapat Mak Jah gambarkan. Walaupun kita tak pernah bersua muka, tetapi kita sebagai manusia sentiasa ingat, mengingati, doa, mendoakan. Itu yang terbaik ya anak-anak. Minggu ini seperti biasa, minggu ini Mak Jah ingin berkongsi cerita dengan anak-anak mengenai peristiwa seram semasa zaman PLKN. Kalau anak-anak yang masih ingat, mana anak-anak yang sempat merasa zaman PLKN ni, mereka tahu macam mana kerana mereka dah mengalaminya. Kerana PLKN ni dia sekarang ni dah dimansuhkan, dia tak ada lagi dah. Tetapi ada juga anak-anak Mak Jah di luar sana yang sempat merasa mengalami suasana di zaman PLKN. Dia ditubuhkan, kalau tak silap Mak Jah, pada tahun 2004, tapi dia dah dimansuhkan pada tahun 2018. Sekarang dah tak ada lagi. Dulu lepas SPM aja, diorang siapa nama yang naik itu, sihat tubuh badan apa semua, mereka kena mengikuti kursus PLKN. PLKN ni anak-anak, Mak Jah nak cerita banyak kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang berlaku kepada budak-budak ni. Ini yang Mak Jah nak cerita ni. Kisah ni berlaku kepada seorang budak lelaki yang dia panggil diri dia Mal. 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 Jadi budak ni yang ceritakan. Sebenarnya kisah ni banyak dah orang tahu, ya. Banyak orang menceritakan balik. Jadi Mak Jah aja terlepas ke tapi baru tahu. Jadi cerita ni dikisahkan oleh Mal. Dia mengikuti program PLKN. Dia tak bagi tahulah tahun bila kisah ni berlaku, tetapi biasalah di antara 2004 sampai 2018. Tak tahulah tahun yang mana kan anak-anak. Jadi Mal ni seperti biasa, dia kata dia pun bila dapat jemputan tu, dia pun pergilah mendaftarkan diri dia semua kan. Jadi dia kata pada minggu pertama, seperti biasalah, pada minggu pertama anak-anak dia dipanggil minggu orientasi ataupun minggu suah kenal.
Kerana minggu tu adalah minggu yang mereka semua ni orang kata kenal mengenal di antara kawan-kawan semua, dengan pegawai-pegawai pelatih dia orang tu. Itu dipanggil minggu orientasi. Seminggu di masa minggu orientasi ni juga banyak, kalau kem bina diri apa semua ni, memang dia ada dipanggil aktiviti buruh hantu, di mana pada waktu malam diorang ni terpaksa ikut ke pegawai pelatih diorang ni, diorang akan jalan malam-malam tu, jadi diorang tutup mata. Memang dia ramai lah, ada kumpulan ni A, B, C, D, banyaklah kumpulan dia. Yang ini pergi ke sini, yang ini pergi ke sini, yang sana pergi ke sana. Jadi budak mal ni, dia ni adalah yang paling last sekali, barisan yang paling last. Jadi ketua pelatih ni dah bagi tahu dia lah, ialah dia orang ada undang-undang dia juga anak-anak kan. Dia kata kalau ada terbau apa-apa, jangan tegur, atau terjumpa sesuatu benda yang pelik, menakutkan, jangan tegur. Lagi satu, kalau ada orang macam tegur kita, layan kita, apa saja, menegur kita, jangan layan, jangan tegur. Jadi semua tu dah dibagi tahu undang-undang dia. Jadi dia orang pun berjalan dengan menutup mata. Si Mal pun dia adalah barisan yang paling akhir. Jadi dia tutup mata. Jalan, dia tutup mata dia. Dia tutup sambil berjalan tu anak-anak. Dia terasa tau, sebab dia yang paling last kan. Bila dia berjalan tak tahu berapa meter tu, dia terasa ada satu benda berdebum dekat belakang dia anak-anak. Satu benda yang besar. Tak tahulah apa benda yang sangat besar telah jatuh. Tapi dia ni mulalah hati dia mula berdebar-debar anak-anak. Dia mula cuak lah. Apa benda dekat belakang aku ni, dikatakan. Sebab apa? Ialah kita ni manusia, kita ada satu insting, sifat yang kita ingin tahu kan. Kita nak tahu apa benda. Memanglah kalau Mak Jah pun, kalau satu benda bertepung kat belakang, kita nak tahu apa bendanya. Tapi kita tak boleh nak tegur. Jadi kita diam je. Dia pun macam tu juga budak ni. Dia tak boleh nak tegur. Dia teringat pesan pegawai tadi. Dia kata diam aja. So dia pun diam ajalah. Dia pun jalan aja. Okey, lepas tu ketua pelatih tu cakap, okey, sekarang kita dah sampai. Okey, dia pun, ketua pelatih tu pun letakkanlah budak-budak ni dekat tempat masing-masing. Si Mal ni dia letak tempat masing-masing. Lepas tu dia kata dekat semua diorang ni, dia kata engkau orang semua, pegawai ni katalah, engkau orang semua kira, jangan buka mata dulu. Engkau orang kena kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru buka mata. Okey. Lepas tu si Mal ni dah didudukkan satu tempat. Dia pun mulalah mengira anak-anak kan, seperti yang telah diarahkan kepada dia. Jadi dia pun kira. Dia kira 1, 2. Lepas tu dia dengar. Bila dia sebut 1, 2, dia dengar, awak. Masya Allah, anak-anak belum Mak Jah naik, dia dengar suara perempuan. Lepas tu hati dia berdebar-debar. Perempuan mana pula ni? Dalam hati dia kan. Lepas tu dia sambung kira. Dia kira balik kan. 3, awak. Saya sakit awak. Begitu suara dia. Masya Allah, budak ni dah macam seram sejuk lah si Mal ni. Sebab dia dengar. Dia pun dah tak boleh nak fokus dah. Dia mula gelisah dah. Sebab dalam hati dia belum buka mata lagi tau. Dia mula gelisah. Sebab apa? Siapa pula dekat sini suara perempuan ni? Dia kata selalu kalau perempuan mestilah dekat sebelah lain kan. Lepas tu dia kira lagi. 3, 4. Awak, tolong saya awak. Macam tu suara dia.
Mal ni masih diam lagi. Lepas tu dia sambung kira lagi. 4. Dia dengar lagi suara perempuan tu. Awak. Lepas tu si Mal ni pun kira. 5. Dia terkedu anak-anak. Dia macam, kerana apa? Kerana dia nampak seorang macam perempuan dekat batu tau, dekat betul-betul dekat depan dia ni ada batu. Batu macam gaya, sebab apa, dia orang ni dekat lereng bukit. Jadi dia ada batu. Perempuan tu duduk dekat batu tu macam gitulah kan. Dia pegang tangan dia macam ni. Lepas tu si Mal ni dia dah lupa dah apa ketua pegawai tu cakap. Kerana dia nampak perempuan tu dekat depan mata dia. Lepas tu dia pun pergi. Dia tanya, awak? Dia tanya kepada perempuan tu, awak sakit ke? Awak daripada grup yang mana? Dia tanya macam tu tau. Saya sakit, dia katakan. Awak dari grup yang mana? Saya grup sebelah sana, dia kata. Nak saya tolong ke? Dia dah mula, dia mula communicate. Kalau macam tu, saya pergi bagi tahu dekat ketua pelatih, awak sakit, nanti minta dia orang tolong ambilkan. Tak apa. Perempuan ni kata tak apa. Lepas tu si Mal ni pun macam dia gelisah lah kan. Apa nak buat ni, sebab perempuan ni mungkin dia daripada grup yang lain, dia ingat macam tu. Lepas tu dia pun pandanglah ke lain. Dia tengok perempuan tu dah tak ada dah. Perempuan tu dah macam dia ingat dalam hati dia, perempuan tu mungkin dia dah belah lah, dia pergi dah ikut grup dia. Tapi dia pun muskil. Dia pun macam macam mana perempuan ni boleh ada kat sini? Lepas tu dia tak kisahlah. Dia orang pun bila dah habis aktiviti tu, dia orang pun bersurai balik ke markas dia orang masing-masing. Dia nampak perempuan tu macam sipi-sipi, dia nampak dekat hujung. So dia pun macam, apabila dia nampak perempuan tu, sebab tadi dia dah tegur perempuan tu kan, jadi dia pergi ke arah perempuan tu. Dia bukan nampak sepenuhnya lah perempuan tu makan dekat ceruk, dekat corner-corner dia nampak jauh kan. Lepas tu dia pergi, dia kata, awak okey ke? Dia tanya macam tu. Okey, dia dah okey, dia kata. Kalau macam tu, saya Mal, dia tanya. Siapa nama awak? Dia tanya dekat perempuan tu lah. Saya Lia, dia kata. Jadi si Mal ni dah mulalah macam ada sesuatu kan. Dia biasalah budak-budak muda ni, anak-anak kan, bila dia dah bermula ada berbunga-bunga lah perasaan dia tu. Jadi dia pun, Mal ni pun nak cerita, nawai tu dia tu daripada awal lagi, masa dia masuk PLKN, dia ni memang budak yang jambu lah. Orang kata kalau perempuan tengok memang cair lah. Jadi dia ni pun boleh dikatakan seorang yang macam kalau pergi mana-mana dia suka mengorat perempuan lah. Lebih kurang macam tu. Biasalah kan budak muda-muda. Jadi dia pun berhasrat dalam hati dia tu, aku masuk PLKN ni, kalau aku jumpa awet dia muda, mesti aku nak ayat dia lah. Dia dah mula nak, dalam hati dia tu memang nak dapat girlfriend lah. Mungkin dia nak try luck lah kan. Mana tahu masuk PLKN boleh dapat awet, gitulah. Jadi dia pun dah berbunga-bunga perasaan dia. Awak, dia kata, dia dah mula nak ayat perempuan tu lah. Boleh tak kita jumpa? Lia ni kata boleh, apa salahnya? Nanti kalau nak jumpa, kita jumpa dekat store. Adalah tempat store dia, orang tak tahulah simpan apa. Biasalah anak-anak kalau store tu dia mesti square kan. Dia ada, ialah macam store, dia macam orang kata mungkin tempat simpan makanan ke apa ke. Jadi Lia ni kata kalau nak jumpa saya selepas pukul 10, pukul 11 ke. Kerana apa? Pukul 10 lampu semua tutup. Jadi jumpa saya pukul 11. Sebab apa? Dia kata kalau macam time yang sebelum pukul 10 ni dia tak free, dia banyaklah aktiviti dia. Jadi Semal ni pun okey. Pukul 11 lah kita jumpa dekat store.
Okey, si Mal ni pun dia berkobar-kobar lah, seronok lah, dah dapat awet kan, dah mula syok dengan perempuan ni. Dia pun jumpa dengan perempuan ni. Dia jumpalah dekat store. Dia jumpa dekat store. Dia lah lama lah dia berborak dengan perempuan ni. Tanya macam-macam lah. Tak tahulah apa perbualan dia. Dia tak ceritakan dengan detail. Jadi kan setiap hari tahu anak-anak. Jadi apabila dia berlaku setiap hari dia jumpa perempuan ni pada waktu malam. Pada pukul 11 macam tu. Jadi kawan dia dah perasan tau anak-anak. Kawan dia dah tengok perangai Mal ni dah jadi lain. Sejak dia selalu keluar malam-malam pergi jumpa dengan perempuan ni, si Mal ni dia dah tak macam dulu. Kalau dulu dia seorang budak yang ceria, yang orang kata mungkin suka menyakat ke apa, tapi dia dah jadi budak yang pendiam. Dia suka mengelamun sendiri, dia duduk sorang-sorang, dia layan diri dia sendiri dengan dunia dia sendiri. Jadi kawan-kawan dia perasan. Kawan-kawan dia bila dia perasan, mulalah dia orang nak tahu apa yang berlaku dengan Mal ni. Jadi dia orang satu hari tu, dia orang tunggu si Mal ni. Mal ni pun setiap malam dia pergi jumpa perempuan ni. Bila dia jumpa perempuan ni, dia bulu rumah mak Ajah dah meremang anak-anak. Bila setiap kali apabila dia balik daripada dia jumpa perempuan yang namanya Lia ni, si Mal ni berbau harum. Dia berbau wangi tau anak-anak. Bukan wangi perfume tau. Wangi yang bunga yang kita tak pernah cium bau yang sangat kuat. Kerana apa? Kawan-kawan dia kata kerana kalau kita minyak wangi, contohnya macam Mak Jah kalau lalu daripada sini ke depan sana, mungkin dekat tu je lah wangi dia, lepas tu dah hilang wangi. Tapi si Mal ni lain. Setiap kali dia jumpa perempuan ni, bau dia wangi macam ikut si Mal ni. Contohnya daripada tempat ni ke berapa meter, bau tu tetap wangi. Dia macam seolah-olah bau tu ikut si Mal. Tapi kan kawan dia perasan, kenapa si Mal ni sekarang ni bau dia wangi? Setiap kali balik daripada dia jumpa perempuan ni, bau dia wangi. Jadi satu hari si Mal tu balik daripada jumpa perempuan tu, balik tetap bau wangi juga. Jadi kawan dia macam tanya dekat Mal tu, Mal, dia kata, engkau ni aku heran lah. Lebih kurang macam tu lah dialog dia kat anak-anak. Kau setiap malam kau mesti jumpa budak ni, budak Lia ni. Tapi pelik lah, kenapa kau sentiasa kalau nak jumpa budak Lia ni kena waktu malam? Kenapa tak waktu siang-siang kan? Siang-siang tak ada aktiviti tu, kau minta lah nak jumpa dengan dia. Si Mal dia dah mula terfikir, betul lah, dia kata. Kenapa dia kata, kalau siang susah sangat nak jumpa Lia ni. Jadikan dia macam malam aja senang. Kalau siang memang tak boleh nak jumpa. Dia tak jumpa budak ni. Kalau malam dia senang jumpa. Jadi lepas tu kawan dia cakap pula, dia pun si Mal ni pun macam bila kawan dia cakap kepada dia, dia masuklah dalam minda dia. Betul juga, dia kata. Kenapa setiap kali aku jumpa kena waktu malam? Lepas tu dia tanya kawan dia, betul lah, dia kata, aku kalau jumpa Lia ni, aku jumpa dia waktu malam. Lagi satu, dia kata, Lia ni ada pesan dekat aku, dia kata kan, lebih kurang macam tu dia cakap. Apabila jumpa Lia ni, dia kata, bila nak balik, dia kata bila dia nak balik, nak balik masing-masing, Lia ni selalu pesan dekat aku, dia kata, jangan pandang belakang. Lia ni kata, Mal, kau jangan pandang belakang, kau terus jalan depan, dia kata kan. Jadi Mal ni pun baru dia teringat tu apa yang Lia tu cakap. Betul lah, dia kata, setiap kali jumpa dia mesti cakap jangan pandang belakang, awak terus jalan, dia kata. Lepas tu Mal kata lagi, itu satu hal lagi, dia kata, setiap kali dia jumpa si Lia ni, sebab dia orang jumpa, anak-anak, dia orang jumpa dekat store. Jadi store ni dia macam dia 4 segi. Bila dia jumpa dengan si Lia ni, dia macam ni kan, dia corner bucu.
dekat bucu kan. Jadi Lia ni akan jumpa dengan si Mal ni dekat bucu belah sini, dia menjengukkan kepala dia macam ni. Mal ni tak pernah nampak badan dia. Dia nampak macam ni lah, macam Mak Jah macam ni. Ini tak nampak. Jadi setiap kali dia berborak, dia orang berborak kan, dia macam ni je. Mal ni pun baru perasan. Dia kata, betul lah dia cakap dengan kawan dia. Aku pun pelik, dia kata. Setiap kali aku jumpa si Lia ni, aku cuma dapat tengok wajah dia saja. Badan dia penuh, aku tak nampak, dia kata. Sebab apa, dia sentiasa menjenguk macam ni dekat bucu corner tu. Jadi kan, aku pun dah risau jugalah, dia kata. Sebab apa, dia kata, sebab kenapa jadi begitu? Lepas tu kawan dia tanya, engkau pergilah tanya perempuan tu, kenapa dia tak nak jumpa kau waktu siang? Okey, ini pertemuan dia orang. Dia jumpa lagi waktu malam tu anak-anak. Dia jumpa, bila jumpa dia seperti biasa, dia borak dengan Selia ni. Dia pun tanya, awak, dia Amal ni tanya Selia ni, kenapa ya? Dia kata, saya kalau nak jumpa dengan awak akan jumpa saya pada waktu malam saja, pukul 11. Dia kata, kenapa awak tak dapat jumpa awak pada waktu siang? Tahu apa jawab Lia ni? Dia kata, saya ada. Dia kata, waktu siang pun saya sentiasa ada, awak aja tak nampak. Dia kata kan, dia cakap macam tu, awak aja tak nampak. Tak apalah, Amal tu macam tak kisahlah. Lepas tu, apabila kawan si Mal ni nasihatkan si Mal ni, dia kata, engkau kalau nak tahu, dia kata, perempuan ni perempuan betul ataupun makhluk gaib, apabila engkau jumpa dia kata, bila nak balik tu, kau pandang dia belakang, lepas tu engkau tongging. Macam orang menongging kan. Tongging celah kangkang kau tengok, kau boleh tahu. Dia kata, biasalah anak-anak kan. Dulu-dulu, orang zaman dulu-dulu memang macam tu anak-anak. Kalau kita jumpa dengan satu orang di tengah malam, pukul 2, pukul 3, nak tahu dia tu manusia ataupun hantu, kita kena mengangkang. Jadi kita tengok dari celah kangkang kita tu, kalau dia tu tak ada kaki ke apa ke, kita tahu dia bukan manusia. Si Mal ni pun dah nekat dah. Dia pun dah dengar nasihat kawan-kawan dia, nak tahu makhluk halus ke manusia ke, dia nak buat apa yang kawan dia ajar dia. Jadi bila dia jumpa dengan si Lia ni, dia pun borak. Yalah, seperti biasa dia orang selalu jumpa. Bila dia borak-borak kan anak-anak, lepas tu dia orang pun nak balik. Bila nak balik, si Mal ni, sebab dia tahu Lia selalu cakap jangan pandang belakang, tapi si Mal ni dia pandang belakang. Lepas tu dia tongging anak-anak. Bila dia tongging, anak-anak tahu apa dia nampak. Mak Jah nak cakap pun takut anak-anak. Tahu apa dia nampak? Dia nampak, memang dia nampak si Lia ni balik, tetapi dia nampak kepala saja. Dengan kepala, dengan usus yang berjurai-jurai tu balik. Dia melayang-layang macam tu lah. Lepas tu yang hantu ni pun pandang si Mal ni macam ni. Dia tahu dialog dia cakap apa. Alah, awak dah tahulah kan. Dia cakap macam tu. Si Mal ni terus tak boleh cakap apa-apa, terkedu. Lepas tu dia hanya tengok aja perempuan tu berdesuk terbang pergi macam tu anak-anak. Mal ni tengok, pum, jatuh pingsan. Dia pingsan anak-anak. Lepas tu terpaksalah dia orang tu jumpa dia, panggil ustaz, pulihkan dia balik. Dia memang trauma anak-anak. Dia memang betul-betul trauma yang amat sangat, kerana dia melihat depan mata dia anak-anak. Tak tahulah apa nama makhluknya. Makhluk yang kepala sahaja dan juga usus dia berjurai-jurai. Setahu Mak Jah lah, makhluk halus yang itu namanya adalah penanggal.
dia nampak penanggal tu terbang pergi ke dom budak perempuan. Masya Allah anak-anak, Mak Jah baca tu, dengar cerita ni pun Mak Jah macam tegak bulu roma, memang takut sangatlah anak-anak kan. Lepas tu Mal ni pun dapatlah dipulihkan dia trauma dia tu, tetapi lama jugalah dia trauma anak-anak. Dia macam orang yang dalam keadaan yang sangat takut. Itulah cerita yang dikisahkan oleh Mal, pengalaman yang dia hadapi, cerita kisah seram dia semasa dia menjalani latihan PLKN anak-anak. Memang seram sungguh. Jadi kan itulah dianya. Sebab itulah Mak Jah teruja untuk bercerita dengan anak-anak semua. Jadi buat masa ini itulah saja yang dapat Mak Jah ceritakan pada anak-anak. Mak Jah mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada anak-anak yang sudi support Mak Jah, sudi mendengar cerita Mak Jah, dan Mak Jah minta maaf kerana telah mengambil masa anak-anak, dan juga Mak Jah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada anak-anak yang tak henti-henti mendoakan Mak Jah sekeluarga. Mak Jah pun doa yang terbaik untuk anak-anak di luar sana. Jadi sampai di sini saja anak-anak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Tetapi sebelum tu, ingat ya pesan Mak Jah, hidup dalam dunia ni jangan leka anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.